karakter pisau yang baik untuk saya function well, itu saja. Actually sampai sekarang pun saya memang kalau tanya-tanya knife maker mana-mana pun dia akan rasa dia punya pisau tu, dia punya produk tu, takkan ada seorang pun yang cakap benda tu dah perfect. Kita buat sebaik mungkin dan kita harapkan customer tu dapat appreciate lah. Antara salah satu requirement lah sebagai seorang Muslim ni, kena persiapkan jati diri. Sebab tu saya buat. Nama saya Ahmad Faris bin Zulkifli. Orang panggil saya Faris lah. Sekarang saya bekerja sendiri sebagai tukang membuat pisau. Nama syarikat Fursan Enterprise, tapi brand yang kita guna Fursan Blades lah. Saya memang minat pisau daripada kecil lah. Daripada zaman sekolah dulu saya dah cuba-cuba buat pisau sebagai hobi. Even masa sekolah pun saya dah kerja restoran. So lepas sekolah saya ambil keputusan untuk belajar culinary arts lah. Salah satu sebabnya sebab saya suka main pisau. Dulu mula-mula saya minat collect pisau. Lepas tu saya ada sembang dengan seorang ustaz saya ni. Dia cakap setiap Muslim sepatutnya bersedia untuk apa-apalah. Untuk defend diri sendiri, defend keluarga, defend negara. Setiap Muslim ni perlu bersedia dari segi senjata. Senjata kena bagus. Walaupun saya jarang buat senjata sebab undang-undang Malaysia ni tak membenarkan kita buat senjata. Tapi benda yang saya buat ni walaupun dia tool, boleh digunakan sebagai senjata bila terdesak lah. Antara salah satu requirement lah sebagai seorang Muslim ni, kena persiapkan jati diri. Sebab tu saya buat benda ni. Okay, first time saya ingat lagi masa sekolah menengah ha. Saya cuba tak jadi pun. saya ambil besi tu besi tak boleh pakai untuk buat pisau pun sebenarnya. Masa tu tak tahu kan. Besi saya beli kat kedai welding, minta kat brother tu ada flat bar. Ini saya rasa macam sesuai nak buat pedang ni. Cuba-cuba tak jadi. Besi tu terlampau lembut dan dia kandungan karbon dalam tu tak cukup. Jadi lepas tu baru saya cuba lagi sekali. Saya cuba guna besi HSS pula. Pre-harden HSS saya cuba grind dapat ni. Yang kedua tu jadi. Jadi hasil dia memang tajam lah. Mostly saya ni memang inspired daripada YouTube. Banyak video-video YouTube saya tengok daripada American knife maker. Dia orang lebih murah untuk share diorang punya knowledge dan diorang punya teknik. Jadi bagi saya YouTube adalah satu tempat yang sangat sesuai untuk nak belajar. Contohnya nak belajar apa-apa craft pun, khususnya seni pembuatan pisau lah. Saya mula rasa seni pembuatan pisau ni boleh jadi kerjaya masa saya umur 22-23 kot. Bukanlah kata 100% yakin, tapi saya rasa boleh buat ni sebab tengok respon daripada Facebook. Dulu masa mula-mula saya minat ni, Facebook belum ada lagi community pisau. Jadi bila dah ada community pisau ni dan saya tengok dia punya growth tu memang sangat-sangat bagus lah. Daripada dulu masa saya mula join tu mungkin ada 20,000 kan, macam tu. Sekarang dah beratus ribu orang yang meminat pisau ni. Jadi bila kita dah ada community, kita tahu ada orang minat, ada orang appreciate benda-benda ni, dan saya rasa benda tu okey, sekarang time sesuai kita nak buat. Jadi saya buat lah. Feedback daripada family, alhamdulillah, family saya, keluarga terdekat saya, especially isteri saya, mak saya, diorang tak pernah menghalang apa-apa saya nak buat. Walaupun mungkin diorang pun ada ragu-ragu sendiri, tapi diorang kata okey lah, fine lah, kalau nak buat je lah kan, cuba je lah, kalau tak jadi berapa pandai kan. So alhamdulillah. Dan bila saya dah start buat tu, diorang pun dapat tengok hasil yang saya buat tu, memang nampak benda tu boleh pergi jauh kan. So okey lah sampai sekarang lah. First time commission tu, itu saya ingat, itu perasaan tu memang saya rasa benda ni tak cukup bagus. Saya rasa actually sampai sekarang pun saya memang kalau tanya-tanya knife maker mana-mana pun, dia akan rasa dia punya pisau tu, dia punya produk tu, takkan ada seorang pun yang cakap benda tu dah perfect. Kita buat sebaik mungkin dan kita harapkan customer tu dapat appreciate lah. Thought process biasanya untuk setiap pisau yang saya buat ni, biasanya saya akan sembang dulu dengan customer. Dah sembang, dah tahu dia punya minat macam mana, dia suka design tu klasik ke, dia suka design modern ataupun dia suka rugged.
benda rustic. Dari situ saya akan designkan satu pisau untuk dia. Kalau dia minat, dari situ kita akan talk budget pula. Bila budget, dia sangkut paut dengan material lah. Basically yang paling besar sekali material. Material yang kita guna ni kebanyakannya besi-besi yang high grade. Most of my customer tu dia faham benda ni dan dia sanggup bayar, walaupun kadang-kadang satu pisau tu pisau kecil je, tak besar sangat pun cecah 1,000 lebih, 2,000 ringgit. So daripada situ dah confirm design apa semua, saya akan start lah. Saya akan order besi, dah dapat besi saya akan layout design pisau tu sendiri atas besi tu, dan saya akan start potong dan grind sebagainya. Besi yang kita guna sekarang ni ada basically terbahagi kepada dua main kategori lah. Ini pecahan-pecahan saya bagi sendiri lah, nak bagi senang faham kan. Modern steel, traditional steel. Traditional steel ni lebih kepada besi-besi carbon steel yang basic kandungan dia, tak banyak alloying element dia. Besi tradisional ni kita akan guna untuk forging basically. Termasuklah besi-besi spring, besi recycle lain-lain macam paku kereta api, clip railway, besi sabit ke. Kita recycle balik. Kita boleh gunakan besi tu, kita akan forge balik, kita akan annealkan, gunakan proses heat treatment. Lepas tu bila dah anneal tu, kita bentukkan balik lah. Nombor dua saya cakap tadi, daripada pecahan besi tu sekarang besi moden. Besi moden ni termasuklah kategori-kategori tool steel, stainless steel, powder metallurgy steel, high speed steel tu semua. Kita ada grade-grade yang kita gunakan untuk buat pisau juga. Contohnya sekarang ni besi yang paling banyak saya pakai sekali K110. Tu bukan besi yang paling high end lah sekarang ni. Sekarang kita ada besi contoh macam M390. Saya suka guna besi-besi macam European lah, sebab kita ada distributor kat Malaysia. Powder metallurgy steel ni antara yang tertinggi, yang grade yang tertinggi kita suka guna, tapi harga dia mahal. Harga dia boleh cecah dalam 2-3 ribu lah satu pisau tu. Proses pertama daripada raw material tu, kita dapat tengok dia punya dimension dulu. Contoh biasanya kita akan order plate lah, tapi kadang-kadang plate tu terlampau tebal. Okay, kita kena skim down dulu besi tu, ketebalan yang kita nak lah. Daripada 8mm contoh, kita grind dulu sampai 6mm. Sebab pisau ni kita tak boleh buat tebal-tebal. Kalau kita buat tebal, dia terlampau berat dan dia punya geometri mata dia tu tak sesuai untuk memotong. Mungkin memotong benda lasak ataupun nak membelah kayu okey lah, tapi kalau sebagai pisau biasanya saya tak buat tebal-tebal. Untuk general use punya pisau tak boleh tebal-tebal. Kalau bila kita dah dapatkan thickness yang kita nak, kita start layout the design dan potong profile bilah tu, shapekan bilah tu apa semua, dan dah final dengan bentuk yang kita nak. Saya akan start grind dia punya main bevel dia untuk nak dapatkan tirus untuk mata dia. Tu kita gunakan mesin-mesin kat belakang ni lah, belt grinder. Mula dengan grade yang paling kasar yang saya ada, 36 grade. Belt, abrasive belt ni kita guna yang jenis antara yang bagus punya lah, 3M. Harga dia boleh mencecah dalam RM100 juga sekeping. Kita dah grind bevel dia, saya akan buat pre-finishing. Lepas tu saya akan tebuk lubang dekat handle. So dah tebuk lubang semua, saya akan hantar pergi heat treatment. Sebab macam saya cakap tadi, kalau besi moden ni saya tak ada facility untuk nak buat heat treatment sendiri. Saya akan hantar kepada industri lah. Balik daripada heat treatment, saya akan buat finishing. Saya akan grind dia punya bilah tu sampai saya happy lah. Masa ni kadang-kadang saya akan reconfirm balik dengan customer dia nak guna material apa untuk handle. Kadang dalam satu proses buat pisau tu mungkin dia berubah fikiran kan. Lambat sikit tu mungkin nak tukar colour apa semua. Jadi saya offer beberapa jenis material lah untuk handle. Saya ada G10. G10 ni base daripada fiberglass. Saya ada micarta. Micarta ni daripada fabric, kayu dan juga stabilized wood lah. Macam tu kita selalu pakai dekat sini. Tu antara material yang kita guna untuk handle lah. Karakter pisau yang baik untuk saya function well, itu saja. Bila bercakap pasal function pisau ni, apa yang membuatkan benda tu function well, bagi saya, macam saya cakap tadi, nombor satu geometri dia, nombor dua balance lah, balance dengan feel. Feel tu sangat penting bagi saya. Kalau orang pegang pisau tu, dia rasa macam tak rasa selesa untuk pegang, dia tak akan guna pisau tu. Jadi bila kita sebagai pembuat pisau ni, kita kena buat benda yang bila pegang tu rasa macam extension daripada badan dia sendiri. Jadi itu kelebihan pisau-pisau handmade. Kadang-kadang juga masa saya shake hand dengan customer tu, saya boleh budget dia punya grip tu macam mana. So benda tu dia akan transfer ke handle pisau tu sendiri nanti.
Jadi pisau-pisau kita buat ni lebih pada kegunaan lasak ataupun separuh lasak, untuk orang-orang yang suka pergi hiking, pergi camping, dan juga orang-orang yang suka melibatkan diri dalam aktiviti korban kan. Korban dia nak guna pisau yang dia elok, tak nak terlampau selalu kena asah sangat. Itu kita punya specialty lah. Biggest influence yang saya suka, ada satu maker, designer pisau. Dia orang tak buat pisau sendiri, dia design saja pisau. Jasper Voxnaes daripada Denmark dengan Jens Anso. Dua-dua dia ni. Diorang ni pun memang kawan lah. Saya suka pisau diorang sebab design diorang tak terlampau over the top. Design diorang simple, practical. Tapi bila tengok tu rasa macam kita tengok pun kita dah tahu benda tu balance. Dan design dia balance, apa lagi bila kita pegang kan. Dari segi benda yang saya pisau saya sendiri yang saya rasa perfect, saya sendiri pun tengah tunggu pisau tu siap. Saya pun tak tahu bila. Sampai sekarang saya rasa ada beberapa yang saya rasa hampir. Tapi itu pun yalah, sebagai maker ni kita tahu yang mungkin next time kita boleh adjust, boleh improve dekat certain aspect kan. Macam tu lah. Nombor satu, kena faham benda ni bukannya senang sebenarnya. Mungkin kita tengok kat YouTube nampak macam senang nak buat, tapi bila kita buat sini baru kita tahu okey, benda ni makan masa dan makan kederat sebenarnya. Apa yang saya boleh cakap, cuba je dulu. Jadi tak jadi belakang cerita. Jangan terlalu berharap benda tu jadi perfect. Pisau nombor satu yang kita buat tu, kita kena accept the reality yang benda ni memang takkan jadi perfect ni. Kalau boleh pakai, sekadar boleh pakai pun dah kira sukses dah tu. Jadi jangan stop kat situ. Kalau dah dapat nombor satu tu, cuba buat nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan. Dan setiap satu tu ada improvement. Dari segi design, dari segi apa-apalah, dari segi quality finishing apa semua. Harapan saya dalam negara ni boleh catch up dengan Europe, dengan mainly US lah. US sekarang ni memang dia punya knife making industry paling besar. Saya harap Malaysia boleh jadi sampai level macam tu dan kita boleh host blade show yang macam diorang lah. Diorang ada satu blade show ni, Atlanta Blade Show tu setiap tahun sewa satu hall besar. Knife maker semua exhibit diorang punya best work apa semua. Boleh beli apa semua, boleh kenang-kenang dengan maker. So bagi saya benda tu benda yang bagus. Kita boleh kembangkan lagi industri ni, kembangkan lagi seni ni. Secara peribadi saya nak menjadi direct competitor kepada big names in knife making lah. Saya tak perlu jadi lagi hebat dengan diorang, tapi saya sekadar dapat diorang acknowledge saya sebagai diorang punya competitor, dah cukup hebat bagi saya. Kiranya ada orang minat nak tempah dengan saya, boleh contact saya through Facebook ataupun Instagram dan social media. Boleh WhatsApp saya sendiri pun tak apa, tak masalah. Nombor saya ada kat Facebook. Tapi kena faham dulu yang benda handmade ni ada value dia tinggi kat situ. Dan setiap satu pisau tu saya buat sendiri daripada A sampai Z. Jadi harga dia tu mungkin cecah ratusan ringgit, mungkin start daripada RM300 ke atas. Lepas tu dia kena faham juga yang benda ni makan masa. Contoh, boleh bayangkan sendiri, saya nak ambil besi tu, nak menggosok besi tu daripada tebal sampai ke nipis kan. Mungkin benda tu makan masa lama. So satu pisau tu mungkin cecah berbulan-bulan, mungkin 3-4 bulan, depending lah. Mungkin ada design tu lebih kompleks daripada yang biasa. Penempah tu kena faham yang benda ni kena satu seni yang makan masa lah.